Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita dapat bersama lagi untuk sama-sama belajar bagi mata pelajaran Faraid darjah 6. Hari ini Ustazah akan menyambung mengajar kamu bagi pelajaran yang keempat, iaitu bertajuk Pusaka Hawashi. Dan hari ini kita akan fokuskan pada subtopik 4.2, iaitu bahagian Pusaka Hawashi secara asobah. Kamu semua boleh merujuk kitab Faraid masing-masing di halaman yang ke-22. Baiklah, jika kamu semua sudah bersedia, mari kita belajar bersama-sama. Pada sesi pembelajaran yang lalu, kita sudah pun belajar berkaitan pengertian Hawashi. Kita juga belajar berkaitan bahagian pusaka Hawashi dan juga Hawashi yang mendapat bahagian fardu. Kamu masih boleh ingat lagi? Mudah-mudahan semua masih boleh ingat dengan baik ya apa yang telah kita pelajari pelajaran yang lalu. Baiklah, sebelum Ustazah menyambung membincangkan tajuk hari ini, Ustazah akan imbas sedikit siapakah dia Hawashi. Baiklah, mari kita lihat sama-sama. Hawashi ialah kerabat yang mempunyai hubungan dengan si mati, yang mana mereka ini bukan daripada kalangan usul. Usul semua sudah faham ya, iaitu bapa, datuk hingga ke atas. Dan juga mereka bukan daripada kalangan furuk. Furuk maknanya ialah anak, cucu daripada anak lelaki hingga ke bawah. Hawashi adalah mereka dari kalangan adik-beradik si mati, bapa saudara si mati, anak saudara si mati dan anak bapa saudara kepada si mati. Mereka inilah yang digolongkan sebagai Hawashi. Bagi kerabat kategori Hawashi, terdapat 3 bahagian pusaka. Yang pertama iaitu Hawashi yang akan mendapat bahagian secara fardu, yang Ustazah telah jelaskan pun pada sesi pembelajaran yang lalu. Secara fardu, ingat lagi murid-murid yang ada 6 kadar tu, 1/2, 1/4, 1/8, 1/3, 2/3 dan juga 1/6. Dan bahagian pusaka Hawashi yang kedua iaitu Hawashi yang mendapat bahagiannya secara asobah. InsyaAllah hari ini Ustazah akan terangkan fokus tajuk yang ini. Dan bahagian pusaka Hawashi yang ketiga ialah Hawashi yang tidak mewarisi apa-apa harta daripada si mati, yang dikenali sebagai Zawil Arham. Baiklah, hari ini mari kita sama-sama belajar dan mengenali siapakah Hawashi yang akan mendapat bahagian harta pusakanya secara asobah. Sebelum itu, mari kita sama-sama belajar dahulu apakah pengertian waris asobah. Ustazah yakin kamu semua pernah mendengar perkataan asobah sebelum ini kan? Waris asobah artinya ialah waris-waris yang tidak mendapat bahagian harta pusaka secara fardu yang telah ditetapkan oleh syarak. Kadar bahagian yang akan diperolehi oleh waris asobah ini ialah dengan 3 cara. Yang pertama, sama ada ia mengambil kesemua harta pusaka peninggalan si mati sekiranya tiada waris fardu yang ditinggalkan. Atau cara yang kedua, waris asobah akan mengambil baki harta setelah harta itu diberikan kepada waris-waris fardu. Atau cara yang ketiga, waris asobah ini langsung tidak akan mendapat bahagian harta pusaka kerana harta tersebut telah habis dibahagikan kepada waris-waris fardu. Jadi begitulah ya murid-murid, waris asobah. Ada kalanya ia akan mengambil semua harta pusaka peninggalan si mati, ada kalanya ia hanya akan mengambil baki dan ada kalanya mereka langsung tidak dapat mengambil harta pusaka. Bergantung kepada situasi, lihat bagaimana ada ataupun tidak waris fardu yang ditinggalkan. Baiklah, sekarang mari kita fokuskan kepada tajuk pelajaran kita hari ini iaitu waris Hawashi yang mendapat bahagiannya secara asobah. Ingat lagi tadi waris Hawashi iaitu waris-waris kerabat yang bukan dari kalangan usul dan juga bukan dari kalangan furuk. Terdapat 4 waris Hawashi yang mendapat bahagian harta pusaka peninggalan si mati secara asobah. Mari kita senaraikan satu persatu. Baiklah, yang pertama ialah adik-beradik lelaki seibu sebapa atau sebapa dengan si mati. Ini jelas ya murid-murid, iaitu adik-beradik lelaki kandung kepada si mati ataupun adik-beradik lelaki yang sama bapa dengan si mati walaupun berlainan ibu. Golongan ini layak untuk mengambil harta pusaka peninggalan si mati secara asobah. Yang kedua ialah anak lelaki daripada adik-beradik lelaki seibu sebapa atau sebapa dengan si mati.
Ini maksudnya ialah anak saudara lelaki si mati ya murid-murid, tapi daripada pihak adik-beradiknya yang lelaki, bukan yang perempuan. Seterusnya yang ketiga ialah bapa saudara si ibu sebapa atau sebapa dengan si mati. Dan waris hawashi yang keempat yang akan menerima harta pusaka secara asabah ialah anak lelaki daripada bapa saudara si ibu sebapa atau sebapa dengan si mati. Ini maksudnya ialah sepupu lelaki kepada si mati ya murid-murid. Baiklah murid-murid, itulah dia tadi senarai 4 waris hawashi yang layak mendapat bahagian harta pusakanya secara asabah. Ingat lagi asabah tadi, iaitu sama ada mengambil semua harta sekiranya tidak ada waris fardu, atau mengambil baki setelah diberikan kepada waris fardu, atau langsung tidak mendapat apa-apa harta kerana harta telah habis diberikan kepada waris-waris fardu. Dan kalau kita perhatikan, hawashi yang mendapat bahagian secara asabah ini adalah kesemuanya daripada pihak lelaki si mati. Bagaimana pula dengan waris-waris di pihak perempuan? Untuk yang itu, kita akan bincangkan pada sesi pembelajaran yang akan datang, iaitu bahagian hawashi yang tidak mengambil apa-apa bahagian harta pusaka ataupun dikenali sebagai zawil arham. Dengan ini selesailah sesi pembelajaran kita hari ini ya murid-murid. InsyaAllah kita akan sambung membincangkan tajuk-tajuk seterusnya pada sesi pembelajaran yang akan datang. Ustazah doakan semua murid-murid ustazah diberi kefahaman yang baik. Sampai jumpa lagi. Ma'assalamah wa ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.